Salam apresiasi dikalungkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Salam keadilan juga kami ucapkan kepada barisan panel hakim yang sentiasa adil dan budiman, serta salam perpaduan kepada kelamangsa yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Kami merasa amat bersyukur kerana berpeluang untuk menyertai pertandingan pidato yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sebagai mukadimah bicara kami, izinkan kami mengupas asal-usul rukun negara sebagai tunjang ada perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melambangkan perpaduan antara kaum di Indonesia dengan tujuan utama untuk membentuk perpaduan yang ukur. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada kejayaan dan kestabilan rakyat. Kata peribahasa, kalau tiada angin, masalah bergoyang. Pidato kami pada masa yang hening akan berpusat pada 5 prinsip rukun negara yang menjadi tunjang perpaduan demi kejayaan dan kesejahteraan rakyat. Sidang Dewan yang kami hormati, berdasarkan prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, telah jelas menyatakan bahawa semua rakyat Malaysia haruslah mengakui bahawa kelumpuhan kuasa Tuhan melebihi segala galanya. Hal ini dikatakan seperti itu kerana melalui kepercayaan beragama dapat membentuk satu bangsa dan negara yang bersatu padu demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Ketertiban Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain juga boleh bebas diamalkan dengan aman di negara kita. Sudah terang lagi bersuluh, betapa pentingnya keteguhan mengikut prinsip kepercayaan kepada Tuhan akan membawa kepada kepatuhan demi kejayaan dan kestabilan rakyat di negara kita. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya prinsip kedua yaitu kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Ini adalah sebab sistem negara kita adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong sebagai kedua negara. Sistem peraja juga diamalkan di setiap negeri dan yang di-Pertua negeri-negeri yang tidak beraja. Implikasinya, keseimbangan pentadbiran serta kesetiaan rakyat terhadap raja dan negara dapat mewujudkan perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sesungguhnya, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara amatlah penting demi mewujudkan kesepahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan diperintah dan usaha mewujudkan perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Bagi rukun negara ketiga yang berbunyi keluhuran perlembagaan telah jelas mengatakan bahawa perlembagaan negara merupakan sumber kewenangan negara yang tinggi dan berfungsi untuk melindungi hak keistimewaan setiap warga negara. Kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Sebagai tamsilnya, kita mestilah sentiasa menjaga hak asasi orang lain dan diri sendiri demi kebaikan semua. Hal ini demikian kerana sekiranya hak asasi rakyat dilindungi dengan baik, maka pembalahan dapat dielakkan jika penegak awam telah diberi terhadap prinsip keluhuran perlembagaan. Kata peribahasa mengais hendaklah berkukuh. Tegasnya kita haruslah menerima dan mempertahankan keluhuran perlembagaan negara kita demi mewujudkan rakyat Malaysia yang setara dengan negara lain seperti kata orang tua-tua, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam usaha memperoleh perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Prinsip keempat rukun negara adalah kedaulatan undang-undang. Keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Undang-undang negara yang berasaskan perlembagaan perlu diterima dan dipertahankan kedaulatannya. Menepisi kewujudan undang-undang juga, kehidupan anggota masyarakat dapat terjamin kerana semua rakyat yang berbilang kaum dapat hidup dalam suasana yang teratur dan selamat tanpa sebarang bentuk kekacauan. Umpamanya, keamanan negara dapat terjamin sebab rakyat Malaysia dapat bersinergi pakai awam dengan terbing untuk memajukan negara. Inti kata, kedaulatan undang-undang dapat
membuktikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama rata dalam segi undang-undang bagi menunjukkan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Akhir sekali, prinsip kelima rukun negara yaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Prinsip tersebut bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila serta bertingkah baik. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi untuk wujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa, bernilai-nilai murni untuk mewujudkan persatuan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sebagai penentu nilai pidato, kami ingin menunjukkan bahwa kelima-lima prinsip rukun negara yang telah dinyatakan di atas tidak sebetulnya hanya dilafazkan seperti mengejar fakta morgana di alam nyata, tetapi rakyat sepatutnya menghayati dan mengamalkannya. Sesungguhnya mengamalkan prinsip rukun negara dapat mencanai masyarakat yang bersatu padu saling menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama, dan kaum. Antara itu, negara kita dapat dikenali oleh seantero dunia dengan adanya perpaduan yang semakin mantap demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sudah terang lagi bersuruh bahwa kita sebagai rakyat Malaysia yang seharusnya sehati sejiwa untuk mengamalkan kesemua prinsip rukun negara dalam sanubari kita demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sekian, terima kasih.